Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 3 CPA 1032 akan membentangkan pada hari ini perbezaan pidato dan debat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada seorang putera dan 3 orang puteri, yang mana saya sendiri Ahmad Mujahid bin Nurjali 12-13-565, dan 3 orang puteri iaitu Syaimah Amatullah binti Muhammad Akib 1223-055, Nur Hanis Rashidah binti Abdul Rahman 1222-870, dan Nur Aina Syamimi binti Abdul Halim 122-1576. Topik yang membahaskan berkaitan dengan tajuk ini adalah 4 topik yang akan dibawa, iaitu yang pertama pengenalan dan maksud pidato, yang kedua maksud debat dan penyampaian idea dan penyediaan teks, dan topik yang ketiga pemilihan tajuk dan tujuan, dan topik yang terakhir penutup dan teks pidato dan debat. Kita pergi kepada tajuk yang pertama, pengenalan kepada pidato. Pidato dan komunikasi awam adalah tunggak kepada lahirnya masyarakat yang berkeyakinan dan berketerampilan berwibawa dan mampu mengeluarkan hujah dan idea yang berkesan untuk melahirkan sebuah bangsa Malaysia yang berjaya. Pengucapan awam atau pidato juga merupakan suatu kemahiran yang boleh dipelajari. Pidato ialah pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak ramai untuk menghuraikan dan menjelaskan sesuatu tajuk. Berpidato merupakan aktiviti berkomunikasi sahala, iaitu pemidato akan menjelaskan perkara-perkara tentang sesuatu tajuk dalam masa yang ditentukan untuk mempengaruhi para pendengar supaya bersetuju dengan apa yang dipidatokan. Maksud pidato. Pidato adalah berbicara di hadapan orang banyak dengan maksud dan tujuan yang berbeza. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik di depan publik atau umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karier yang baik. Pidato bukan tahu bercakap atau hanya pandai berkata-kata, tetapi pidato sebenarnya ialah seni meluahkan kebijaksanaan, iaitu ilmu dan seni berfikir yang menggunakan seni bahasa indah dan menarik, iaitu seni berbahasa dan seni berkata-kata untuk menambah, memukau, menarik dan mempengaruhi audiens, iaitu khalayak. Maksud debat pula, debat merupakan kaedah rasmi berinteraksi mewakili perbincangan. Debat adalah perbincangan yang lebih luas berbanding perbincangan secara logik, kerana ia merangkumi pendidikan yang memberi penekanan kepada tindak balas emosi daripada pendengar. Dan ia juga mempunyai peraturan yang membolehkan mereka berbincang dan memutuskan mengenai perbezaan di mana mereka saling memberi hujah untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kandungan. Pidato ialah syarahan kepada umum atas tajuk tertentu yang disampaikan oleh seorang penyampai yang dipanggil pemidato, iaitu yang mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. Perbezaan antara debat dan pidato dari segi penyampaian idea. Dalam pidato, individu itu hanya perlu mengemukakan idea, fikiran dan pandangan tanpa menerima sebarang kejutan seperti bantahan dari pendengar. Manakala dalam debat pula, apabila seseorang itu mengemukakan idea, di situ terdapat pertukaran pandangan dari pihak lawan. Perbezaan dari segi penyediaan teks, pidato lebih mudah kerana hanya perlu menghafal teks yang dipilih dan menyampaikan dengan yakin. Manakala debat pula, peserta perlu sentiasa bersedia dengan soalan yang tidak dijangka oleh pihak lawan dan perlu memastikan bahawa masa berfikir untuk menjawab soalan tidak terlalu lama. Pemilihan tajuk dan tujuan. Pemilihan tajuk bagi pidato adalah tertumpu kepada satu tajuk sahaja dan boleh dipilih, manakala bagi debat meliputi pelbagai tajuk oleh penganjur atau yang dipertua. Tujuan bagi pidato berusaha meyakinkan dan mempengaruhi pendengar dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki dalam tajuk sesuatu pidato tersebut. Manakala bagi debat bertujuan mempertahankan hujah mereka dengan mengemukakan fakta dan bukti yang kuat bagi menyokong hujah mereka.
Setelah mendengar penjelasan daripada ahli kumpulan saya sebelum ini, maka jelas ternyata bahawa pidato dan debat sangat berbeza dari segi penyampaian idea, penyediaan teks dan juga tujuannya serta lain-lain. Dalam sudut yang lain, untuk memudahkan kalian memahami lagi, saya bawakan contoh dan perbezaan gaya dan cara penyampaian pada teks pembukaan bagi pidato dan juga debat. Bagi teks pembukaan pidato, pada kebiasaannya akan dimulakan dengan pantun bagi menarik perhatian pendengar. Contohnya, kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi serta hadirin hadirat yang saya hormati. Manakala bagi teks pembukaan debat pula, kebiasaannya ia akan disediakan dengan satu usul untuk diperdebatkan dan pada akhir perdebatan akan diputuskan sama ada usul tersebut diterima atau ditolak. Contohnya, terima kasih yang di-Pertua Dewan, yang saya hormati rakan-rakan barisan pembangkang, yang disegani barisan Kabinet Kerajaan serta seisi Dewan yang sudi bersidang bersama kami. Selamat bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Yang di-Pertua Dewan dan seisi Dewan sekalian, usul kita pada hari ini sekian. Dari situ kita dapat lihat perbezaan dari segi gaya penulisan bagi debat dan juga pidato. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.